Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata, wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata alimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Dirawikan daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, wallahi ma batulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Allah. Awwaluha idlam takun fi dini, wa thani idlam takun a'zama minha, wa thalisu idlam takun muhramar ridha biha, wa rabi'u inni arju ath-thawaba 'alaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, setiap kali aku terjumpa bencana, setiap kali aku tertimpa bencana, maka di situlah selalu terdapat 4 nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kerana bencana itu tidak mengena, yakni menjejaskan agamaku. Satu. Yang kedua, kerana bencana itu tidak lebih berat daripadanya, agama. Yang ketiga, kerana bencana itu tidak menghalangi redanya kepada Allah. 3. Dan yang keempat, lantaran bencana itu aku dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan lagi pada yaumil Jumu'ah, pada hari Jumaat, yaumil barakah, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kebaikan, hari yang penuh dengan
puji-pujian yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi kepada hari-hari yang lain, namun pada hari ini merupakan penghulu bagi segala hari. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dalam pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, kita dapat memberi sedikit suntikan kepada hatinya kita, bagaimana aku nak mencari nikmat dan kebaikan di sebalik ujian bencana yang berterusan. Cuba tulis di ruangan komen, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Macam mana aku nak cari lagi titik-titik kebaikan? Macam mana lagi, apa lagi yang aku nak nampak di sebalik COVID-19 yang masih lagi berterusan, nombor yang masih lagi tiada penurunan, keadaan yang masih lagi tidak ada ketentuan, dan juga tuan-tuan bagaimana pula masa yang terus berjalan dalam keadaan menghitung hari yang tidak ketahuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa lagi nikmat yang aku nak cuba kaji, yang aku nak cuba hayati dan cuba aku fahami dalam bencana ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, wabil khusus yakni ujian COVID-19 yang masih lagi bergelumang pada kehidupan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita nak meneruskan bicara tuan-tuan, dalam hashtag Santapan Rohani, seperti biasa kita bicarakan kitab Nasihatul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda pada pagi ini? Cuba update kesihatan tuan-tuan. Dan hamba yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa khabar batin anda pada pagi ini? Sila update supaya dengan teknik ataupun cara yang tuan-tuan lakukan itu, tuan-tuan akan memastikan apa yang batin kalian nak. Dan yang paling penting, apa yang batin kita nak itu adakah sejajar dengan apa yang Allah Ta'ala nak? Saya ulang balik. Apa yang batin kalian nak itu adakah sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab kadang-kadang kita fikir apa yang kita nak, tapi kita lupa apa yang Allah Ta'ala nak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Betul ke betul? Sama juga ketika kita belajar. Rusdi Mutalib, terima kasih atas update itu. Cuma saya suka kalau update, alhamdulillah ustaz saya sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tu powerful. Baik, sambung. Jadi bila mana kita mengetahui tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ini kita masih lagi berada dalam suasana ujian dan bencana dengan COVID-19 dan sebagainya. Ya, walau bagaimanapun kita masih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebab apa tuan-tuan? Hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan 4 poin kesyukuran, supaya dengan poin-poin ini, kalau tuan-tuan muhasabah, saya pun muhasabah, kalian pun muhasabah, mudah-mudahan kita akan nampak apa lagi nikmat-nikmat yang Tuhan nak berikan di sebalik bencana. Maka barulah pada ketika itu kita sentiasa melihat kebesarannya Allah. Ya Allah, ini rupanya kau nak bagi, ini faedahnya kau nak sampaikan kepada kami. Dalam keadaan tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai bencana. Yang ni baru kecil tuan-tuan. Dan ingat, akan sampai satu masa kedatangannya Dajjal. Allahumma salli ala Muhammad. Dajjal ni yang ni kita baru berhadapan dengan COVID-19 berapa lama? Lebih kurang setahun. Nak masuk setahun dah. Nak masuk setahun dah tuan-tuan. Setahun lebih. Sebab kita mula PKP tahun lepas, lebih kurang takriban bulan 3, 4 macam tu. Bermakna hampir setahun. Hampir setahun kita ber-PKP tuan-tuan. Kalau kedatangannya Dajjal, kata ulama' dalam kitab, hari pertama Dajjal turun, hari pertama saja seumpama setahun. Hari pertama saja Dajjal turun seumpama setahun. Hari kedua seumpama sebulan. Bagaimana keadaan kita pada hari itu? Jadi alhamdulillah, kita masih lagi boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini walaupun kita masih lagi dihujani ujian yang begitu besar, namun kita bersama-sama nak melihat apakah nikmat yang Tuhan nak berikan kepada kita dalam ujian yang masih lagi diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Terima kasih, syukran jazakallahu khairan jazak kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Jangan lupa, dakwah sentiasa berterusan. Bila masuk je live, pertama tag nama orang yang anda sayang. Sekurang-kurangnya bermula dengan 3. Hampir setahun dah. Khair, terima kasih, syukran jazakallahu khairan jazak Tuan Abdul Rani. Baik. Jadi jangan lupa tuan-tuan, bila masuk je live, mula-mula sekali apa kena buat? Tag nama orang yang anda sayang. Kerana apa? Itulah perkara yang terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita, iaitu dakwah. Dan dakwah ni bukan kerja para asatizah, bukan kerja ustaz-ustazah semata-mata, bukan kerja mufti, ulama, kiai. Tak. Bahkan semua kita tuan-tuan dipertanggungjawabkan kepada kita melakukan dakwah sedaya upaya mungkin untuk memastikan orang-orang yang kita sayang memahami ilmu, kefahaman dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adakah anda pada pagi ini telah bersedia untuk mendengar 4 macam kenikmatan di sebalik ujian yang diberikan? Wabil khusus hari ini kita fokus kepada COVID-19, yang kita tengok mata pun masih lagi naik turun, walaupun syukur dah turun sikit tuan-tuan. Tapi kita nak cari lagi, ya Allah, apa nikmat yang kami nak faham, apa nikmat yang kami nak rasakan dalam ujian yang masih lagi berterusan sehingga pada hari ini. Supaya apa? Saya nak tuan-tuan tulis di ruang komen benda ni. Mudah-mudahan saya memandanglah ini merupakan satu latihan yang Tuhan berikan. Kerana tuan-tuan, jangan kalian sangka bila habis sesuatu ujian maka telah selesailah satu episod peperiksaan. Lah, tuan-tuan, akan datang kita tak tahu apa lagi ujian datang. Kita tak tahu. Dan akan datang kita tak tahu pula adakah ujian itu lebih hebat ataupun tuan-tuan ujian itu terlalu hebat. Jadi bermakna tuan-tuan, bijaknya Allah Ta'ala dalam nak mengatur kita ni, nak menjaga iman kita, nak pelihara iman kita, nak menjaga agama kita, maka diberi kepada kita ujian-ujian yang ringan dulu untuk kita cuba jawab. Lama kelamaan, bila kita dah biasa dengan proses ini, Tuhan bagi pula ujian yang sederhana. Sebab tu ingat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila kita habis ujian COVID-19, jangan sangka tuan-tuan lepas ni hidup kita akan kembali normal. Boleh jadi syukur kembali normal, ataupun kita akan menghadapi satu ujian yang lebih besar. Sebagai contoh yang pasti, ujian kedatangannya Dajjal, kedatangannya petanda-petanda kiamat. Yang semua itu benda yang pasti mendatang. Baik. Jadi pada hari ini kita mendengar satu nasihat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nasihat pada hari ini kita dengar bukan daripada hamba, bahkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah. Dia mulakan kalam wallahi. Ma batuli tu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'un ni'amin. Demi Allah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, setiap kali aku tertimpa bencana, maka di situ selalu terdapat 4 nikmat daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis tuan-tuan, saya rasa kalau tulis tajuk pun powerful dah. Belum lagi kita menulis akan terjemahannya atau menulis 4 perkara yang nak diberikan. Kalau kita faham kepada tajuk pun dah power. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, setiap kali aku ditimpa bencana, maka di situ aku dapat melihat 4 nikmat daripada Allah. Tulis, setiap kali aku ditimpa bencana, ketika itulah aku mendapat 4 nikmat daripada Allah. Setiap kali aku ditimpa bencana, setiap kali aku ditimpa ujian, ketika itulah aku nampak, aku dapat, aku rasa 4 nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut nikmat-nikmat ni apa? Sama ada keseronokan, sama ada keindahan, sama ada perasaan, sama ada ketenangan hati. Makna nikmat ni banyak. Jadi qis ala haza, qiyaslah sebagaimana yang kalian kehendaki. Yang paling penting,
Tajuk besar dia apa? Setiap kali Allah Ta'ala uji aku, ketika itulah aku dapat 4 nikmat daripada Allah. Dah tulis semua? Terima kasih. Wan Atiqah. Waalaikumsalam. Zaitun Syafi'i. Syafi'i ke Syafi'i? Syafi'i. Baik. Apa dia 4 nikmat itu? Baik, terima kasih Zara. Bagus. Dah, setiap kali aku ditimpa bencana, di situ aku dapat 4 nikmat. Yang pertama, awaluha Islam takun fi dini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang pertama apa dia? Tulis di ruangan komen. 1, kerana bencana itu tidak mengena dan menjejaskan agamaku. Allah, syukur ya Allah, nikmat tu. Dah. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, setiap kali aku ditimpa bencana, aku mendapat daripada bencana, aku rasa 4 nikmat yang paling besar. Apa dia nikmat yang pertama? Tulis di ruangan komen, iaitu nikmat tu tak menjejaskan pun agama aku. Amin. Dah. Kita diuji bala, kita diuji bencana, kita diuji dengan banjir besar, kita diuji dengan gunung berapi. Masalah kalau tak ada di Malaysia tak ada gunung berapi, gempa bumi, tsunami. Dan sekarang ni Allah Ta'ala uji pula kita dengan ujian COVID-19. Dan hari ni pula ujian. Dah, masih lagi kita tak boleh sembahyang Jumaat. Syukur dapat surat tadi, pihak JAIS telah membuka ruang. Cuma 40 orang saja tuan-tuan. 16 daripadanya AJK Surau. Dah, 16 daripadanya AJK Surau. Yang berbaki tu tuan-tuan, orang-orang yang dikenali saja. Dah, yang menerima undangan untuk solat Jumaat. Berbaki selepas daripada itulah. Tapi tak apalah. Yang penting kita yakin setiap apa yang dilakukan oleh pihak berwajib itu ada kebaikan. Jadi maknanya apa? Setiap kali kita diuji, antara benda yang perlu kita kata, ya Allah, syukur ya Allah, ujian ni masih lagi tak menjejaskan agamaku. Cukup. Itu satu nikmat yang paling besar. Itu satu perasaan yang paling besar yang perlu ada pada hati kita ni tuan-tuan. Maknanya bila mana kita masih lagi diuji dengan apa jua ujian, dan kalau ujian itu tidak merosakkan agama aku, tidak merosakkan keimanan aku, tidak merosakkan ketakwaan aku, maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan sahaja ujian itu tidak merosakkan, kadang-kadang dengan ujian itu menguatkan lagi agama kita kepada Allah. Dah? Menguatkan lagi. Sebagai contoh, wallahu a'lam fakta ni benar ke tidak, tetapi bila tak berkait dengan agama, kita boleh bawa sebagai penceritaan. Bila berlakunya keruntuhan, 11/7 yang menara tua di Amerika Syarikat dibom dan sebagainya, wallahu a'lam sebagaimana benda tu berlaku, wallahu a'lam. Tapi daripada bencana yang berlaku, tengok berapa banyak hati-hati manusia yang hidup untuk cenderung kepada agama yang hak. Berapa banyak orang-orang yang kafir nak masuk Islam berbondong-bondong dan sebagainya. Maka semuanya ini, itu contoh dia buka. Kita ni pula, Allahu Akbar, bila berlaku ujian kepada kita, selagi mana agama kita tak goyang, iman kita tak goyang, agama kita tak terjejas, tuan-tuan, ini nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Dah, ya Allah, COVID-19 ni masih lagi tak makan iman aku. Cukup. Dah, COVID-19 ya Allah masih lagi dia memamah hati aku. Dah, perasaan kadang-kadang sedih dan sebagainya. Tetapi kalau COVID-19 ni masih lagi tak mampu nak memamah imannya kita tuan-tuan, agamanya kita tuan-tuan, itu satu nikmat yang terbesar. Dan yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh. Yang ni benda paling tepat lah. Dah, nak cerita ke tidak ni? Saya rasa boleh cerita kot. Dah, benda ni benda kebaikan. Bila mana diambilnya ibu mertua kepada Dr. Haji Azan Osman. Dah, waktu dok masuk dekat hospital tu, dia mesej saya. Hari kedua tu dia mesej. Dah, yang tuan dapat dekat Facebook semua tu, itu selepas dia baik, selepas dia balik semua. Dah, dia mesej semua. Banyak amanah-amanah yang dia beri kepada saya, dok beri kepada saya. Dan katil dia belah sini, katil mak mentua depan sana. Dan mak mentua dia, alhamdulillah, antara golongan yang Allah Ta'ala jemput ujian daripada COVID-19, dan jemput dia kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara benda yang dok kata, benda yang seronok pada hati dia, dia nampak
mak mertua dia meninggal depan mata dalam keadaan keimanan yang begitu besar. Tuan-tuan, orang yang mati dengan sebab wabak, mati syahid. Orang yang mati dengan sebab wabak, mati syahid. Orang yang mati dengan sebab wabak, mati syahid. Allah nikmatnya, ya Allah, kau bagi wabak, tapi wabak ni sikit pun tak memakan iman aku. Kau bagi wabak ni sikit pun tidak memamuh agama aku. Maka itu nikmat yang pertama. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi dengan nikmat ini tuan-tuan, masih lagi sayugia perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Poin yang kedua, bantu diri tuan-tuan untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Manfaat bagi diri tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Wathani iz lam takun a'zama minha. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kerana bencana itu tidak lebih berat daripadanya. Tulis. Apa nikmat yang kita dapat daripada bencana yang masih lagi Tuhan uji kepada kita? Yakni, benda tu tak berat pun. Tak berat tu macam mana? Yakni, cubaan tidak lebih berat daripada cubaan yang menimpa dirinya pada zaman dahulu. Yakni sebelum daripada Islam. Ini kata Sayyidina Umar. Dia kata apa? Allah, kalau aku dapat ujian ni, dulu lagi teruk ujian aku. Kata begitu, tak kata begitu. Kata begitu. Aku hari ni dapat ujian, aku rasa ujian tu lagi teruk. Contoh paling mudah contoh. Hari ni kita masih lagi ber-PKPP. Ada PKPP, PKPB. Walaupun dalam keadaan pandemik pada hari ini, dan kita masih lagi berhadapan dengan suasana ujian dan dugaan daripada Allah Ta'ala, cuma bagi nak merangsang hati kita untuk terus kuat, tuan-tuan, kita kata macam ni. Ya Allah, bujur dah PKP ni tak ketat macam hari tu. Simple saja. Syukur ya Allah, kami masih lagi ber-PKP, tapi PKP hari ni masih lagi tak lebih berat daripada PKP yang hari tu. Tak berat sangat macam dulu. Bermakna supaya apa? Supaya kita merasakan sebelum ni ada ujian yang lebih berat, ada ujian yang lebih berat, ada ujian yang lebih berat. Dan ingat, bila semua ujian lebih berat ni, usah kata sebelum, sama juga yang kehadapan. Sebab kehadapan tu ujian lebih banyak. Lebih banyak lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana kita cerita bab Dajjal tadi. Ketika kehadirannya Dajjal, tuan-tuan, ulama sebut dalam kitab, tak ada setitik air pun untuk minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selangor. Baru 2-3 bulan hujan. Catu sana, catu sini. Kita dah menggelepar dah. Baru seminggu tak ada air. Saya lah menggelepar dah, tuan-tuan. Dah seminggu tak ada air. Mesej sana, mesej sini, marah sana, marah sini, melenting sana, melenting sini dan sebagainya. Baru seminggu. Ingat ketika Dajjal turun, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tiada setitik air untuk diminum dan tiada sebuku roti untuk dimakan. Maknanya apa? Cuba bayangkan sekejap. Ya Allah, ujian aku ni baru COVID-19. Mudah-mudahan menjadi satu training dan latihan bagi aku. Kata begitu. Supaya rasanya tak berat lagi kot sebelum training Dajjal. Sebelum datangnya Dajjal. Jadi kata Sayyidina Umar, cara dia nak tenangkan hati dia bila dia diuji dengan dugaan bencana ni tak berat pun macam dulu dan akan datang. Tak berat macam dulu. Kalau sebelum waktu dia belum Islam, banyak lagi ujian-ujian yang berat-berat yang menggoyahkan diri dan hati dia. Bila masuk Islam, dia mendapat ketenangan yang begitu besar. Bila dia uji, ujian ni tak berat macam dulu. Dan kita qiyas, sama juga yang akan datang. Cuba kaji. Kalau yang akan datang lagi teruk. Akan datang lagi teruk. Kedatangannya Dajjal, tiada setitik air untuk diminum dan tiada sebuku roti untuk dimakan. Itu hari pertama Dajjal datang. Ustaz, hari pertama je, tuan-tuan. Hari pertama Dajjal datang seumpama setahun. Hari pertama Dajjal datang seumpama setahun. Maknanya setahun tiada setitik air untuk diminum. Setahun tiada sebuku roti untuk dimakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya begini, bila kita dengar ujian yang akan datang lebih hebat, maka apa dia? Cuba tulis di ruangan komen. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah, kalau begitulah ujiannya, maka ujian ni aku masih lagi boleh tempuh.
Dan aku akan jadikan sebagai latihan bagaimana untuk menguatkan iman aku, takwa aku, amalan aku, ilmu aku dan sebagainya. Aku nak belajar ya Allah. Sebab aku tak boleh bayang nanti ketika Dajjal turun, first day, hari pertama, setitik air tiada setiap air untuk diminum, tiada sebuku roti untuk dimakan. Allahu Akbar. Setahun tu macam mana Ustaz? Sehari tu macam mana? Setahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis tu semayang macam mana? Sehari tu seperti setahun. Semayang macam mana? Maknanya dia gelap seperti setahun. Semayang kena pakai jam, tengok jam. Agak-agak pukul 1 sembahyang zuhur. Bukan makna setahun tu semayang baru 5 waktu. La, hari-hari kena semayang. Jelas. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong tulis di ruangan komen, supaya saya nak membantu diri saya sendiri dan juga diri tuan-tuan untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai survivor pada hari ini. Untuk apa kita bersedia? Allah, ujian ni kecil lagi. Kata begitu. Dan ujian ni kecil lagi sebab apa? Akan datang ada ujian yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Supaya apa? Supaya kita menjadikan waktu period kebersamaan kita dalam suasana COVID-19 ni tuan-tuan, kita jadikan sebagai latihan. Bermakna kalau yang ujian kecil ni kita boleh tempuh, ujian besar lagilah bahasa mudah begitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Poin yang kedua. Baik, sambung. Poin yang ketiga. Apa lagi nikmat yang Sayyidina Umar nampak ni di sebalik ujian yang diberikan kepada dia, yang kita boleh belajar pada hari ni, supaya setiap ujian tu ada nikmat. Yang pertama, apa dia? Ujian itu tak memakan, tak memamah pun agamaku. Alhamdulillah masih lagi Islam, beriman. 2, ujian itu tak berat pun. Sebab sebelum dan selepas ada banyak lagi ujian yang lebih berat. Bila kita mula fikir begitu, tenang sikit. Walaupun stres. Sebab apa? Akan datang ada ujian yang lebih berat, ujian yang lebih berat, ujian yang lebih berat. Bermakna kalau ujian yang macam ni pun aku tak boleh tempuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Sehari waktu Dajjal datang tu waktu malam. Ya, Ramlah, dia datang gelap. Hari pertama Dajjal datang, sehari pertama je. Sebab umur Dajjal tak lama, 40 hari je umur Dajjal. Tak usah kena bel tuan-tuan. Umur Dajjal 40 hari. Ustaz, 40 hari je. 40 hari. Hari pertama Dajjal turun seumpama setahun. Hari pertama je. Dan setahun tu gelap. Gelap. Allahu Akbar. Gelap. Setahun tu gelap. Semayang macam mana? Tengok jam lah agak-agak. Kalau jam masih lagi bergerak. Kalau jam masih lagi bergerak, ketika itulah ujian yang besar. Jadi kita dengar benda tu, Allah, tak apalah COVID-19 ni Boleh. Jelas. Poin yang ketiga, tulis di ruangan komen agar menjadi kekuatan pada hati kita untuk meneruskan perjalanan dalam suasana pandemik pada hari ini, kerana banyak nikmat Tuhan nak bagi. Yang ketiga, Islam wathani wathalithu Islam takun muhramar ridha biha. Tulis di ruangan komen. Apa dia? Yakni kerana bencana itu tidak menghalangi redha Allah Ta'ala kepadaku. Allahu Akbar. Nak stres apa? Poin yang ketiga tulis. Kerana bencana itu, kerana pandemik itu, tidak menghalang pun aku dapat redha Allah. Jadi bila mana COVID-19 tak menghalang kita mendapat redha Allah, bahkan dengan COVID-19 itu mempermudahkan kita mendapat redha Allah, tuan-tuan, orang yang memahami situasi ini, dia makin tersenyum. Sebagaimana Dr. Aizal lah. Dia tengok mak mertua dia kata, Ustaz, saya gembira. Sebab dia tengok mak dia mati dalam keadaan ketenangan, ibu mertua dia. Dia tengok mak mertua dia meninggal dalam keadaan begitu tenang. Sebab apa? Percaya, pertama dia percaya hadis Nabi SAW. Orang yang mati dalam keadaan wabak, syahid. Kita nak cari syahid bukan senang. Ni tengah-tengah mengaji ni, kalau tengah-tengah mengaji mati syahid. Bermakna dia nampak dengan yakin. Artinya, poin yang ketiga apa dia? Ya Allah, memang letih, memang stres, anak-anak tak tersusun. Bukan kata terabai, tidak. Nak sekolah pun susah dan sebagainya. Saya punya madrasah pun masih lagi tak dibuka, tuan-tuan. Mak bapak dah mengeluh. Walaupun kita buat pengajian secara online, tetapi waktu yang sama situasinya tidak sama. Sebab kadang-kadang
ada pelajaran berbentuk hafalan, perlu tasmi' dan sebagainya. Itu semua cabaran-cabaran yang besar, tapi tidak menghalang kami untuk meneruskan perjuangan. Cuma kita fikir, ya Allah, tuan-tuan boleh fikir dan tulis di ruangan komen, selagi mana ujian ini tidak menghalangi redamu kepada aku, kau masih reda aku, kau masih reda aku, radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasya rabbah. Bermakna kita masih lagi boleh berhadapan dengan ujian dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi kata Sayyidina Umar, cubaan tersebut tidak menghalang keredaan Allah Ta'ala ke atas dirinya. Sebab tu cerita bab redha ni tuan-tuan, saya nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada peserta-peserta yang baru je habis belajar selama seminggu lebih. Lepas tu pula minggu kedua ada coaching dalam program ICS yang lalu. Bila mana kita belajar satu ilmu, bagaimana kita nak rasa Allah Ta'ala redha. Tuan-tuan, maaf tuan-tuan dah, cuba tulis di ruangan komen, tahu Allah redha dan rasa Allah redha sama ke berbeza? Tulis. Tahu Allah redha, kita tahu Tuhan redha kita, dan kita rasa Tuhan redha, sama ke berbeza tuan-tuan? Dan ilmu ni yang kita ajar dalam program interaktif Cinta Solat. Tuan-tuan boleh berkatalah hati, Ustaz, kenapa tak ajar? Dah tuan-tuan, kita ada macam Nabi lah, Rasulullah SAW. Nabi ni ada majlis yang umum, ada majlis yang khusus. Kalau kita melihat sejarah Nabi SAW tu di di Madinatul Munawwarah, tempat yang dinamakan halaqah zikir Nabi SAW. Bukan semua as-sahabah boleh masuk. Bermakna sahabat-sahabat yang akbar, yang besar-besar, yang dipilih saja dapat masuk halaqah di raudah Nabi SAW. Jadi maknanya ada ilmu ni wabil khusus, ada ilmu ni yang umumiyah. Jadi mana-mana ilmu yang umum kita ajar secara umum, kita bantu secara umum. Mana ilmu-ilmu yang khusus kita belajar secara khusus. Dan artinya bila mana nak belajar rasa, tak cukup 1 jam tuan-tuan nak belajar Allah Ta'ala rasa, kita rasa Tuhan redha. Jadi saya sampaikan nasihat kepada tuan-tuan, dan carilah ilmu ni, cari di mana-mana tak apa, belajar dengan sesiapa pun tak apa. Adab ilmu itu bukanlah semata-mata menuntut daripada seorang guru. Cari mana-mana guru, cari. Apa dia? Ya Allah, macam mana aku nak rasa Tuhan redha aku? Macam mana aku nak rasa Tuhan redha aku? Sebagai contoh paling mudah, cuba tulis di ruangan komen tuan-tuan, tahu adanya malaikat dan rasa adanya malaikat sama ke berbeza? Tuan-tuan tak pernah terfikir ke nak upgrade level kefahaman tuan-tuan, diri tuan-tuan, yang hati tuan yakin tuan, aku rasa adanya malaikat. Rasa, bukan tahu. Tahu semua tahu, sebab itu keimanan yang wajibah. Beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan malaikat, itu tahu, dia tahu adanya malaikat. Tapi rasa tak sama. Rasa tak sama. Betul ke betul? Samalah. Tahu Allah Ta'ala redha dan rasa Allah Ta'ala redha, dua benda yang berbeza. Tahu solat itu khusyuk, rasa solat itu khusyuk, dua benda yang berbeza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu hari Sabtu ni kita ada program SSF free percuma, sempurnakan solatmu dengan Fatihah. Belajarlah tuan-tuan. Tahu Fatihah kita sempurna, rasa Fatihah kita sempurna, dua benda yang berbeza. Jelas? Percuma belajar. Mudahan dengan ruang ini kami bantu tuan-tuan, kami boleh bantu tuan-tuan untuk upgrade kehidupan bermula dengan Al-Fatihah. Baik, habis. Dan akhir sekali yang keempat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi bincangkan berkenaan 4 macam kenikmatan yang dirasai oleh Sayyidina Umar untuk kita belajar di sebalik pandemik ataupun ujian bencana yang berlaku. Yang keempat apa dia? Boleh tulis di ruangan komen. Warabi'u inni arjus sawaba 'alaiha. Allah. Oh, kalau yang ni lagi best tuan-tuan. Yang keempat apa dia? Dan yang keempat tulis, lantaran bencana itu aku mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Bermakna likulli syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu itu ada sababnya. Macam mana Tuhan nak bagi pahala? Ada sababnya.
Maka kata Sayyidina Umar, setiap kali Allah Ta'ala beri bala, setiap kali Allah Ta'ala beri bencana, di sebaliknya itu Tuhan bagi pahala. Di sebalik itu Tuhan bagi pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agak-agak tuan-tuan, berapa banyak pahala yang Tuhan tambahkan kepada kita terhasil daripada ujian COVID-19. Allah besar. Besar dan banyak dan tak ternilai oleh akal dan fikiran kita, tuan-tuan. Maka dengan itulah menjadi kayu faktor kepada hati kita, kekuatan pada diri kita untuk terus semangat berhadapan dengan ujian yang diberikan. Kenapa? Di sebalik ujian ni Tuhan nak beri pahala. Allah, habis. Jadi bila mana kita ada 4 poin ini, pertama apa dia? Bila mana COVID-19 ni tak memamah pun agamaku. Yang kedua, dan dia tak besar pun. Sebab apa? Otak kita dah didoktrin, besok ada ujian yang lebih besar. Bila kita rasa nanti ada ujian yang lebih besar, kita akan nampak yang ni kecil. Betul? Bila kita buat comparison. Dan kalau kita compare dengan yang belakang, memang tak selesai lah. Compare. Lepas ni ada ujian lebih besar lagi. Yang tu kena belajar lah. Dan bila kita dah tahu ada ujian lebih besar, baru kita nampak yang ni kecil. Tak apalah, aku jadikan COVID-19 ni sebagai trial, latihan untuk aku berhadapan dengan ujian yang lebih besar. 2. Poin yang ketiga, Allah, COVID-19 ni tak menghalang pun aku dapat redha Tuhan. Nak risau apa? Dan bila COVID-19 tak menghalang aku dapat redha Tuhan, aku nak redha tu. Tuan-tuan. Bila Tuhan redha aku, Allah, tak ada masalah. Dan yang keempat, apa dia? Bila mana ujian ini, bencana ini, asbab untuk aku dapat pahala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila mana asbab untuk kita mendapat pahala, mudah-mudahan menjadi suatu kekuatan pada hati kita untuk terus berjalan dengan redha, senyum, tenang di bawah ketentuan dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani berkenaan 4 macam kenikmatan di sebalik bala dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dan kalian terus-menerus menjadi orang yang mendapat redha Allah, menjaga agama, tenang dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya, dan terus-menerus kita mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita akan bersama-sama menjadi orang yang lebih baik dalam pandemik pada hari ini. Kerana apa? Yakin besok ada ujian lebih besar. Yang ni training je. Jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi hamba rasa madai pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Yang kelas khatam kitab, jangan lupa pukul 10 kita ada pengajian khatam kitab tasawuf. Dan setiap malam sekarang ni lepas maghrib, saya dah buat satu program baru bertajuk hashtag Faham Solat. Kita baca kitab 1157 soal jawab solat. 1157 soal jawab solat. Memang best buku tu, sebab jawapan dia semua simple dan ada rojokan. Malam tadi pun saya pun belajar banyak ilmu baru saya belajar. Kalau saya pun dapat belajar tuan-tuan, saya rasa lebih banyak kita dapat belajar. Jelas? Jadi ma'assalamah wa liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Gadi daripada Terengganu. Barakallahu fikum.